kita akan buat ulang kaji setakat mana yang sempat hingga pukul 12 kan. Kejap lagi kamu ada kelas sejarah, betul tak? Okey, so apa yang saya nak kita berbincang lah ya. Okey, so soalan nombor 1 semua boleh buka ni lah ya. Semua boleh buka mic. Okey, soalan nombor 1 ni bahagian A. Yang cikgu cakap bahagian A ada 15 soalan. Cikgu terus ni lah ya. Okey, kita mulakan ya ulang kaji peperiksaan ni. Okey, nampak tak? Nampak. Nampak? Nampak. Okey. Okey, dah nampak kan? Tak. Okey, nombor 1. Apakah yang dimaksud dengan pemikiran komputasional? C, cikgu menggunakan konsep asas komputer untuk menyelesaikan masalah. Okey, nombor 1 C. Okey, nombor 1 C saya akan highlightkan. Macam mana nak highlightkan ni? Okey, nombor 1 C. Okey, nampak tak? Tepat ya ni, menggunakan konsep asas sains komputer untuk selesaikan masalah. Okey, 2. Nombor 2, antara berikut yang manakah teknik pemikiran komputasional? Yang mana? Respon. Okey, respon. D, cikgu D. D, donkey. Betul ke donkey? Betul. Betul Okey, boleh tak siapa-siapa sebutkan teknik pemikiran komputasional? Kita ada 4. Bermula dari nombor 1. Peniskalaan. Okay, no, the first one. Mula-mula sekali kita buat. Teknik peleraian. apa? Teknik peleraian. Bukan, cikgu nak betulkan sikit. Bukan teknik peleraian, teknik leraian. Nanti kalau bahagian B, kalau kamu tulis teknik peleraian, kamu akan dapat markah kosong sebab dia punya term tu salah. Sebab benda ni fakta. Okay, nombor 1 teknik leraian. Okay, cikgu nak terangkan balik. Teknik leraian adalah macam mana teknik leraian ni kita buat? Kita leraikan satu masalah kepada bahagian-bahagian yang kecil. Bagus. Kita pecahkan masalah-masalah tu. Apa masalah kita? Pecahkan semua. Okey, nombor 2 bila kita dah pecah apa yang kita kena buat? Teknik pengecaman corak. Teknik pengecaman corak. Teknik pengecaman muka ada tak? Tak ada kan? Ada. Tak ada. Jadi nombor 3 tu memang salah. Kalau tengok pilihan jawapan. Jawapan dia D. Kan? Nombor 3 dia. So nombor 3 kalau kamu jawab nanti, nombor 3 tu kamu potong siap-siap. So tinggal 1 dan tinggal A dan D kan? Okay, so lepas pengecaman corak, kita pergi ke mana? Teknik apa? Teknik peniskalaan. Yes, teknik peniskalaan. Di mana teknik peniskalaan ni apa yang kita buat? Kita buat apa dalam teknik peniskalaan ni? Meninggalkan aspek-aspek kurang penting. Okay. Kenapa kita tinggalkan aspek-aspek kurang penting? Okay, tadi kan kita dah dapat pengecaman corak. Kita dah boleh bezakan mana yang sama kita kumpulkan, mana yang tak sama kita kumpulkan. Okay, sekarang ni bila kita dah kumpulkan dua benda tu, kita akan pilih mana benda yang penting. Benda yang penting kita guna, yang tak penting tu kita buang. Faham tak? Faham. Itu nombor 3, teknik peniskalaan. Dan last sekali adalah teknik pengitlakan. Yes. Pengitlakan, generalization. Okay, teknik pengitlakan ni apa yang kita buat? Menggunakan formula, teknik, peraturan atau langkah-langkah. Okay. Sebenarnya kita dah ada satu model. Di mana model tu boleh terdiri daripada apa? Daripada formula ke, teknik ke, dan sebagainya lah. Faham tak? Itulah dia cara pemikiran computational. Nampak tak dia punya tu? Dia sangat sistematik. Kan? Okay, harap nombor 2 kamu jelas. Okay, nombor 3. Antara yang berikut, yang mana mengandungi teknik pengitlakan? Tadi cikgu dah terangkan. Yang mana teknik pengitlakan? Yang last sekali. Teknik pengitlakan. Mana yang betul? B. Okay. So jawapan dia B lah. Hana menggunakan formula untuk selesaikan soalan fizik. Okay, maksudnya bila dia dah ada formula, apa-apa soalan dia boleh jawab.
Dia gunakan formula tu. Faham tak? Okay. Faham. So yang B tadi adalah apa? Nombor 2 ni kan? Nombor 2 adalah donkey. Okay, yang ni salah Mana cikgu nak tukar color? Tak apalah, abaikan. Okey, Hanif, nombor perpuluhan juga dikenali sebagai apa? Sebagai apa? Sistem asas 10. Okey, sistem asas 10 itu nombor perpuluhan. Kalau nombor perduaan, nama lain dia lagi apa? Nombor perduaan. Nama lain dikenali sebagai apa? Sistem asas 2. Yes, bagus. Sistem asas 2. Sistem asas 2. Okay, bagus. Okey, nombor 5. Berdasarkan jadual 1, pilih perbezaan yang benar tentang nombor perduaan dan perpuluhan. Okey, yang ini kamu kena tahu ciri-ciri. Nombor perpuluhan macam mana, nombor perduaan macam mana. So, sekarang ni dia nak yang benar. So, mana yang benar? B. P dengan R. Okay, so P dengan R. Okay, betul lah. Ni P dan R. Okay, so P dengan R. Kita tengok P dengan R. Yang benar P. Nombor perduaan dikenali sebagai sistem asal 2. Perpuluhan, sistem asal 10. R, digit dia 1 dan 0. Perduaan 1 dan 0 saja dia punya digit. Kemudian nombor perpuluhan 0 hingga 9. Okey, ni betul lah. Okey, nombor 6. Antara berikut yang manakah merupakan unit ukuran bagi imej digital? Unit ukuran. Kat sini kamu kena highlight kan. Unit ukuran. So mana yang paling tepat? Unit ukuran. Imej digital yang mana? Kedalaman bit. Okey, salah. Kedalaman bit adalah untuk audio. Kalau imej kita panggil kedalaman apa? Kedalaman bit warna. Okey? Okey. Bilangan saluran kita guna dekat mana? Audio. Audio. Kita ada berapa saluran? 2. 2, iaitu apa? Stereo. Yes. Stereo. Mono dan stereo. Mono nilai dia 1, stereo nilai dia berapa? 2. Bagus. 2. Kadar sampel. Kadar sampel apa? Image digital ke atau audio? Audio. Audio. So jawapannya adalah dimensi. Kamu kena ingat ya. Kamu kena ingat time ni memang ramai yang tak hadir memang ada dalam saya punya catatan Okey, so sekarang nombor 7 ni. Dengan kedalaman bit warna, nampak tak? Kedalaman bit warna menggambarkan image digital. Kedalaman bit menggambarkan audio digital. Faham tak? Benda yang berbeza ni. Okey. Kedalaman bit warna sebanyak 2 bit. Berapakah bilangan warna yang boleh diwakili? Kalau dia 2 bit bermaksud 4. Warna. 2 kuasa 2. 4 so jawapannya adalah B. Okey, kalau saya kata kedalaman bit warna adalah 3. Jadi berapa jawapan dia? 9. 8. Macam mana kau datang 9, Seri? Okey, macam mana kita buat? Kalau cikgu kata kedalaman bit warna adalah 3 bit, apa yang perlu kita buat? 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 2 adalah 8. Faham? Faham. Ni sangat basic Betul kan? 4 kali 2, 8. 2 Betul. 2 power 3. 2 kuasa 3. Okey, lagi satu saya nak ingatkan kepada kamu. Waktu exam ASK, kita tak boleh pakai kalkulator saintifik. Kamu kena pakai kalkulator yang biasa, yang kira-kira biasa tu. Tak ada formula-formula tu. Okay? Okay.
Alright. So nombor 8. Ni nombor 8. Cikgu, ujian Antara- bila? Tu tak tahulah. Kita sekolah pun tak tahu. Mana tahu? Online ke exam? Kan? Tak apalah. Okay, nombor 8. Saya risau apa exam ke tak exam ke tu tak menjadi persoalan. Menjadi kebimbangan saya adalah bila kamu terus-terus naik tingkatan 2, kamu tak ada ujian. Cikgu nak mengukur kamu tu macam mana? Itu yang saya bimbang sebab saya takut ketinggalan. Sebelum tu saya nak pesan, ada tak Firdaus? Firdaus ada tak? Satu USM Firdaus. Tolong respon satu USM. Sen. Mana Husin? Ya. Saya tak pasti lah cikgu. Tak pasti. Tak. Si Husin, si Adib. Adib mana Adib? Tak tahu. Adik baru je masuk sekolah hari tu, berapa kali jumpa cikgu. Tu yang saya risau tu. Okay, tapi tak apalah. Okay, nombor 8, antara berikut, yang manakah rumus yang betul untuk mengukur kedalaman bit? Kalau kedalaman bit ini, kita nak ukur apa ni? Kedalaman bit ni kita nak ukur apa ni? Size fair. Hello. Kita nak ukur apa? Audio ke image? Image. Image cikgu. cikgu. Mimpi dia di siang hari. Kedalaman bit apa? Kita nak ukur apa? Image ke audio? Image lah kan cikgu. Kedalaman bit. Kalau dekat ni, dah kena cubit. Audio cikgu, audio. Audio. So kamu jangan confuse tau. Ini memanglah pengalaman saya lah. Lepas-lepas sampai tingkatan 3 pun dia masih lagi dia confuse. Kedalaman bit adalah audio. Kedalaman bit warna adalah Image image. digital. Yes, image digital. Okay, sekarang ni mana yang betul rumus dia? Kadar sampel dalam hertz. Darab dengan kedalaman bit dalam bit. Darab dengan durasi. Betul tak? Mana satu yang betul? A. Cikgu. Ha? A. Betul ke A? Betul ke A Ya, tu? Rasa B. Tak tahu. Saya rasa B. Jawapan dia adalah B. Kedalaman kadar kedalaman bit adalah kadar sampel dalam hertz. Okey, kadang-kadang dia bagi kilohertz tau. Kamu kena tukar dia kepada hertz. Darab dengan 1000. Kilo tu 1000. Okey, darab kedalaman bit dalam bit dan darab saluran kena darab saluran. Okey? Okey, so nombor 8 jawapan dia adalah B. Okey, so nombor 9, sangat senang nombor 9. Jadual 2 menunjukkan simbol catak alih dan maksudnya. Pilih pasangan simbol dan maksud yang tidak benar, yang tak benar. Ini tak benar. Nanti kamu kena highlight lah mana dia punya kata kunci dia supaya kamu tidak cuai ketika menjawab. So, apa pilihan yang B. betul? B. Ha? B, cikgu B. D. B. C. Ya, betul. Jawapan dia adalah C, proses. Ini tak betul. Kenapa dia kuning semua ni? Okey, kalau mula dia memang macam ni. Dia memang oval kan? Ni kita panggil oval kan? Ni, oval. Mula tamat macam ni. Kalau dia penyambung, dia bulat macam ni. Circle. Bulat. Penyambung, betul. Kalau yang ini apa ni? Diamond ni apa? Input. Pilihan. Jika tu. Jika ya, apa kena buat? Jika tidak, apa kena buat? So dah last sekali hari ni, kita panggil simbol input output. Okay. Okay, so yang tak benar yang ni lah, C. Okay, so nombor 10. Ni. Nombor 10. Okey, adalah berdasarkan pernyataan di bawah. Pilih jawapan yang betul untuk pernyataan di bawah. Struktur kawalan ini mengandungi lebih daripada 2 set tindakan yang berlainan bagi pilihan untuk dilaksanakan. Mana yang perlu? Yang betul? B.
Ya, okey, betul lah. Adalah B. B ke? D. Mestilah. D dongki lah pelbagai pilihan. Dongki, cikgu dongki. Dongki lah. Sorry. Terbaik. Cikgu tak terperangkap. Okay, so tu kang ni mengandungi lebih ni. Lebih daripada 2 set tindakan. Kalau 2 pilihan, dia ada berapa tindakan dia? Dia ada 2. Dia tak lebih daripada 2. Dia memang ada 2 sahaja. Faham? Oh. Kalau dia kata lebih daripada 2, automatically dia akan pergi kepada kawalan pelbagai pilihan. Kalau dia kata mengandungi 2 set tindakan yang berlainan sebagai pilihan untuk dilaksanakan, itu ya betul 2 pilihan. Okey, jelas ya. Jangan terperangkap ya. Biasanya yang terperangkap 2 pilihan dengan pelbagai pilihan. Okey, pilihan tunggal orang tahulah. Senang sangat. Okey, ni soalan 11. Berdasarkan contoh sudokod di bawah, pilih struktur kawalan ulangan yang paling tepat untuk sudokod tersebut. Mana? Repeat until Mana D. yang betul? Repeat until D. D. Ada tak jawapan yang lain? B. B. Boy, Wal. Ada tak yang lain? Okay, so jawapannya adalah semua salah. Jawapan dia adalah 4. Kenapa 4? 4 ni paling mudah lah kamu nak kenal. 4 ni dia ada pembilang. 4 ini ada pembilang. Pembilang dia 1 hingga 10. Kalau wal, dia tak ada pembilang. Dia boleh infinity, sampai apa-apa pun boleh. Sehingga dia akan jalankan benar. Ya. Selagi benar dia jalan. Dia tak terhad. Sampai 100 kali pun tak apa. 1000 kali pun tak apa. Sehinggalah syarat dia tidak, baru dia keluar. Itu while. Faham tak? Repeat until apa beza repeat until? Repeat until ni dia terbalik daripada while. Dia akan buat proses tu. Dia buat proses dulu. Okay, dia akan buat proses dulu. Kalau proses tu salah boleh keluar. Okay, so jawapannya 4 Okay, so nombor 12. Nombor 12 apa? Seorang ingatan yang digunakan oleh program komputer untuk menyimpan data yang perlu diolah. Dinamakan sebagai apa? Operator. Oh, apa ni? Seorang ingatan. Kenapa pula operator? Operator tu untuk kita buat apa? Operator tu kita nak buat apa-apa operasi kan? Tapi ni kita simpan data. Simpan data. Apa yang paling tepat sekali? Pemboleh ubah. So jangan silap. So nombor 13. Nombor 13. Ni. Jenis data yang boleh disimpan dalam pemboleh ubah kecuali. So kena highlightkan jenis data. Okay, kita dah tahu dah jenis data apa. Sekarang dia kata kecuali. Okay. Jenis data boleh disimpan dalam pemboleh ubah. Tag boleh tak? Tag boleh tak? Boleh. Tag boleh. Gambar boleh disimpan dalam pemboleh ubah. Kalau kita buat program ni, ada kita guna gambar tak? Tak boleh. Jadi itulah yang tak benar. Kecuali. Okey, nilai logik memang boleh lah. Nilai berangka memang boleh. Okey, so nombor 14, jadual 3 menunjukkan blok atu cara dan kategori bloknya. Pilih pasangan yang tidak benar. Ni blok atu cara ni. Apa khabar kita punya projek ASK kita ni? Isobel je dia ada tanya cikgu lah. Yang lain-lain tu tak respon. Kamu buatlah ya. Nanti kamu rugi pula kamu tak buat. Okay, ASK ni dia sebenarnya praktis tau. Okay, so mana yang ni? Okay, jadual 3 menunjukkan blok atau cara kategorinya. Pilih pasangan yang tidak benar ni. Kamu sering kali kamu highlightkan dia punya kata kunci dia supaya kamu tidak terperangkap.
Kadang kita ni ada ilmu tapi teknik kita tak perasan membuatkan kita salah. Padahal kita tahu dah. Jadi sering kali kamu kena highlight benda-benda yang penting. Okey, sekarang ni dia kata tidak benar. Okey, ask untuk event. Ni kamu ingat tak ni? Ingat. Jawapan dia A. Jawapan dia Jawapan dia adalah A kan? He should go. When tu macam mana? When tu dia macam mana? When click kan? Yes. Dia kalau sensing, dia ask what is your name? Kan? Betul tak? Kalau siapa yang tak ni lagi, dia pergi ni lah, tengok balik dia punya apa kita panggil? Scratch ni kan? Kamu boleh ni tengok dekat internet pun tak apa. Okay, so jawapan dia tidak betul ni lah. Kalau join operator, memanglah kan? Kalau say, look. Betul. Kalau move, motion. Ni betul lah. So 15, last kali. Ni yang mana yang betul? Bila kekunci A ditekan, peperi akan bergerak. Peperi tu cursor peperi akan bergerak sebanyak 10 langkah. Peperi tu cursor ke? Dan katakan hello selama 2 saat. So apa jawapan yang paling tepat? C. 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 Okay, dah. Saya tahu. Apa pula ni? Betul lah. When a key press. Bila kekunci A ditekan. Ni lah dia. Event. Kategori blok dia event. Okay. Okay, inilah dia bentuk-bentuk soalan dalam bahagian A. Okay. So kita tengok. Okay. Ada tak? Siapa dapat 15/15? Ada tak? Tak ada? Okay, tak ada, tak apa. So tidak ya. Okay. Okay, tak apalah. Kita nombor 1 Ni saya ambil soalan-soalan kat internet. Ya. Yang ni nombor 1, dia bahagian B 55 markah. Bilangan soalan dia ada 20. So bermula dari huruf 1 lah. Okay, so kita cepatkan. Okay, ni apa jawapan dia ni? Teknik lerayan. Apa ni? Teknik lerayan. Okay. Lerayan. Bagus. Teknik lerayan. So yang ini nyatakan teknik pemikiran komputasional yang sesuai dengan penyataan-penyataan di bawah. Okay, nombor 1, Cikgu Prima meminta kami melabelkan bahagian-bahagian pokok dalam mata pelajaran sains. So bahagian-bahagian pokok bermaksud bahagian pokok ni kita kena leraikan, betul tak? Kan? Bahagian pokok kan banyak. Kenapa kamu gelak? Cikgu ada ni ke? So Tak ada. So apa dia? Apa dia jawapan dia? Teknik Yes, lerayan. lerayan. Kamu kena cari dia punya key point supaya kamu tahu mana yang paling tepat sekali. Okey, Munirah mencari jalan yang paling singkat untuk pulang ke rumahnya. Paling singkat. Apa dia? Okey, semua orang senyap. Dia kena cari formula kan? Macam mana kita nak pergi yang paling singkat? Jadi dia kena cari formula kan? Jadi dia adalah Peniscalaan. kalau formula adalah apa tadi? Kok silap. Kalau formula dia kena ada model, dia kena ada formula. Dia kena ada model kan? Teknik peniskalaan ni maksud kita macam mana? Dia kena pilih semua jalan dulu. Lepas tu dia kena buang yang tak penting. Sekarang dia nak yang dekat kan? Dia ada banyak jalan kan? Dia kena buang yang tak penting. Ambil yang paling penting, yang paling short sekali. Yang dia dah dapat, yang paling pendek itu, itulah dia. Maksudnya di sini dia macam apa? Dia akan buang benda-benda yang tak penting dia tak guna, dia ambil yang paling penting. Dia tekankan aspek yang paling penting. Jadi teknik peniskalaan lah yang paling tepat. Paling singkat.
Kalau paling singkat, dia kena buang benda-benda yang jauh tu. Kenapa pula saya punya ni dah ni. Ni bahagian C. Okey ni. Haziq menggunakan formula. Kalau formula apa? Formula matematik apa? Formula matematik apa? Ada dengar tak? Formula matematik. Teknik apa? Teknik kamu ni dengar ke tidak ni? Pengitlakan cikgu. Dengar. Ini pengitlakan. Kenapalah tak respon? Bagus. Siapa yang suara kecil tu? Teknik pengitlakan. Okey, nanti sementara tu saya nak tengok window ni sebab bila saya share, saya tak nampak kamu punya ni dalam meet ni. 27 orang, lagi seorang hilang, siapa pun tak tahu. Nanti the last one, nanti saya akan bagi satu link untuk kehadiran tau. You kena dengar tau. Kalau you tak dengar, tak ada kehadiran tu. Okey. Ni, Sarjan Wong menyiasat kes-kes pecah rumah yang berlaku di kawasannya. Pengecaman corak. Teknik? Pengecaman corak. Pengecaman corak lah. Okey, rasanya ni semua orang dah terror lah ni. Okey, yang ni, ni tahu tak? Ini lengkapkan jadual 5 di bawah dengan tata cara yang betul. 0 tambah 0, hasil tambah dia berapa? Kosong. Kosong. Okay, kemudian itu Mac tadi respon. Okay, nombor ni 1. Kalau 1 apa? Kosong tambah 1. Yes, bagus. 0 tambah 1, hasil tambah dia adalah 1. 1 tambah 0, hasil tambah dia adalah 1. 1. 1 0 tambah 1. 1 0 ni kalau sebenarnya kalau dalam ASK kita kena sebut 1 0. 10 tu tak ada. Kan nombor perduaan kan 0 hingga 9. Jadi kita tak boleh cakap 10. Kan? Tapi kalau dengan bahasa pasarnya cikgu panggil 10 lah. 10 tambah 1 adalah 1. 11. 11. Okey, yang ini kamu kena ni lah. Kamu kena buat ni. Kalau kena buat ni, kejap Cikgu nak share. Cikgu tak nak kamu lupa Kejap cikgu share dalam ni kamu nampak tak? Kamu nampak tak? Dekat kamu punya ni. Skrin kamu. Nampak tak? Nampak. Hello. Ni pen. Nampak pun. Okey 1 0. 1 0. Nampak? Nampak. Nampak tak? Barulah 1 0. 1 1. Tapi tulisan tak cantik lah. Tolak 0 1 0 1 kan? Okey. 1 tolak 1. Kosong. Tolak 1 kosong. 1 tolak 0. 1. 1. Okey. 0 tolak 1 boleh tak? Tak. Boleh. Tak boleh, dia kena pinjam. Dia kena pinjam pula. kosong. Yang ini dia akan jadi 10. Kan? Dia akan jadi macam ni. 10 kat atas ni dia akan jadi 10 tau. Dia tak ada masalah. 10 tolak 1. 1. 1. Jadi 0 tolak 0. Kosong. So sekarang ini tengok balik dia punya jawapan. Cikgu okay, cikgu pergi ke you want to keep discard. Sekejap ya, cikgu kena pergi kepada ni. So 01 10. Jadi ni apa dia? Ni adalah betul. Yang ini salah, ni betul. Nanti kamu kira balik Nanti hari ni saya ni lah. Nak ke saya tunjukkan jalan kerja dia?
Kalau nak saya kena ni lah. Kena capture sikit. Print screen. Sekejap saya print screen. Nombor satu betul. Ya, betul. Nombor 1 betul. Nombor 2 Nombor salah. 2. 3 pun salah. Betul. Nombor 3 kenapa salah? Nombor 3 Nombor 3 betul. Sorry. Siapa yang tu? Noh Betul cikgu. Noh ke? Betul mintam. Okey. Lagi 2 minit. Lepas ni kamu kelas sejarah ni. Okey. Sejarah cikgu. Tulis jawapan. Cikgu sejarah Cikgu, kata hari ni akademik. Yelah, tapi kan mana boleh. Mestilah dia nak mengajar. Dia nak masuk. Tak. Dia bagi kerja je. Cikgu bagi video Ya, ni. Betul Betul, tu je. kalau betul cikgu ni kejap lagi cikgu bergaduh dengan cikgu orang. Tunggu. Okey. Tak apalah kita mungkin berhenti sampai sebab cikgu menghormat ya. Cikgu hormat rakan kerja cikgu. Cikgu tak boleh ambil waktu dia. Dia pun mesti dia nak mengajar juga. Okey, tulis jawapan yang betul pada ruang kosong. Manusia menggunakan sistem nombor apa? Nombor perduaan ke nombor perpuluhan? Tapi soalan ni tak bagus lah. Kalau saya buat soalan, saya tak suka buat soalan ni. Perpuluhan cikgu. Nombor perpuluhan dalam kehidupan kita. Memang kita guna nombor perpuluhan. That's why kita boleh cakap 10 itu ada 10. 11, 12, 13. Okey. Komputer menggunakan sistem nombor apa? 10. Komputer guna sistem nombor apa? Sistem nombor 10. apa? Perduaan. Perduaan. Sistem nombor asal 2 ke? Macam tu. Okay. So the last one. Okay. Nanti 22 nanti kita sambung kemudian lah. Okay. Padankan pernyataan di bawah dengan atribut yang betul. Okay. Bilangan piksel yang terdapat pada setiap inci image digital. Apa atribut dia? Kita panggil dia resolusi. Okey. Resolusi. Bilangan piksel yang terdapat pada setiap inci image digital. Okey, ini merujuk kepada ukuran panjang dan lebar image dalam unit piksel. Apa jawapan dia? Tak ingat? Atribut dia adalah dimensi. Okey, so bilangan warna yang terdapat pada satu piksel image. Ataupun kalau cikgu ubah balik, bilangan warna yang terdapat pada setiap 3 piksel image. Kita panggil apa? Kedalaman bit warna. Yes, bagus. Siapa yang jawab tu? Yuba. Jawab Yuba pandang. Bagus Yuba. Okey, so cikgu berhenti sehingga 21